Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi kita bertemu secara live ataupun siaran langsung untuk meneruskan bacaan kitab Munyatul Musalli, yang mana kitab ini membicarakan tentang sembahyang. Jadi sebelum tu saya ingin memohon maaf kerana hari ini kita mula lewat sikit. Dan ada beberapa hal yang saya perlu uruskan sebentar tadi. Baik, jadi saya minta maaf lah, lambat sikit. Baik, jadi kita teruskan dengan kitab kita, muka surat 15. Yang mana yang ada kitab Munyatul Musalli, boleh buka muka surat 15. InsyaAllah kita muzakarah sama-sama, kita ulang kaji sama-sama lah. Baik, mudah-mudahan kita dapat ingat kembali apa yang telah kita pelajari dan kita dapat mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala syarat sembahyang. Baik, tajuk dia syarat sembahyang. Jadi sebelum ni minggu lepas kita baca sikit dah. Jadi kita ulang balik sikit. Syarat sembahyang, tajuk dia syarat sembahyang. Jadi kita nak sembahyang ni dia ada syarat dia. Buat apa-apa dia ada syarat dia nah. Begitu juga hal keduniaan kita. Seperti mana kita nak minta sesuatu pekerjaan dia ada syarat dia. Dia tak sewenang-wenangnya terima kita nah. Dia ada syarat dia. Jadi sembahyang pun dia ada syarat dia. Baik, yang pertama sekali qala musannif, orang yang hendak sempurna sembahyangnya. Orang ni dia yang nak sempurna sembahyangnya. Dia bukan tak sembahyang, tapi sembahyang dia tu dia nak bagi sempurna. Macam mana kita nak dapatkan sembahyang yang sempurna? Hendaklah jaga syarat yang 9 ini. Kena jaga syarat yang 9 ini. Tu. Syarat ni lebih kurang kita kata nak mengesahkan sembahyang kita lah. Kalau tak ada syarat ni maka sembahyang kita pun jadi tidak sah. Yang pertama daripada 9 syarat itu, yang pertama yakin. Yakin maknanya hati dia tu kena yakin 100%. Yakin atau berat sangka. Yakin ni atau berat sangka. Jadi berat sangka ni dipanggil ataf, muradif. Sama erti dengan yakin lah. Berat sangka. Yakin ataupun boleh kita panggil berat sangka masuk waktunya waktu solat. Jadi kita nak sembahyang tu kita kena berat sangka kita tu bahawa waktu telah masuk. Sangka kita tu kita sangka kata waktu telah masuk. Berat sangka belah masuk waktu. Tu dipanggil yakin. Maknanya 100%. 100%. Sangka tu kata bahawa masuk waktu dah. Waktu sembahyang tu dah masuk. Dan tidak sah. Tu. Qala musannif, dan tidak sah sembahyang serta tidak yakin atau berat sangka masuknya waktu solat. Kalau berbetulan dengan waktu sekalipun. Jadi orang yang tak yakin ni ataupun dia tak berat sangka kata masuk waktu sembahyang, maka tidak sah sembahyang dah. Walaupun berbetulan dengan waktunya sekalipun, tapi hati dia tak yakin.
Dia tak berak sangka kata masuk waktu sembahyang tu. Walaupun dia duduk dalam keadaan waktu dah. Waktu sembahyang tu masuk dah, tapi hati dia tak yakin. Kata sembahyang dah masuk, waktu sembahyang dah masuk. Maka sembahyangnya tidak sah. Kalau dia sembahyang tidak sah dalam keadaan begitu. Jadi dia nak sembahyang ni dia kena yakin. Dia kena berak sangka bahawa waktu telah masuk. Barulah dikatakan sah sembahyang itu. Sebab dia yakin. Itu yang pertama. Yang kedua daripada 9 syarat ini, berhadap kiblat. Berhadap kiblat kalau dengan ijtihad sekalipun. Dia kena hadap kiblat, kena menghadap kiblat. Tu syarat nak sah sembahyang tu kena menghadap kiblat. Dia tak boleh menghadap sana, menghadap sini ikut dan, tak boleh. Dia kena menghadap kiblat sebagai Kaabah lah kita. Kiblat kita Kaabah lah. Kena menghadap kiblat. Kalau dengan ijtihad sekalipun. Ijtihad ni kita macam kita buat hukum di sini. Di sini kiblat. Kita yakin kita di sini kiblat. Proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh fikiran dan tenaga secara bersungguh. Maknanya dia fikir dan dia yakin kita kawasan ni adalah kiblat. Dan dia menetapkan kata di sinilah. Dia menghukumkan kata di sinilah kiblat sembahyang. Tu. Jadi sembahyang ni kena menghadap kiblat. Dada kita, muka kita semualah kena menghadap kiblat. Tak boleh menghadap sana, menghadap sini, tak boleh. Sebab itulah kalau seseorang itu dengan sengaja ketika mana dia sembahyang, mula-mula tu dia menghadap kiblat. Kemudian dia pusing. Pusing ke kiri ataupun ke kanan yang menyebabkan dada dia menghadap ke tempat lain, belah kanan atau kiri. Kalau dengan sengaja boleh membatalkan sembahyangnya. Itu yang kedua. Qala musannif, yang ketiga, syarat yang ketiga daripada 9 syarat untuk menyempurnakan sembahyangnya seseorang, itulah menutup aurat. Menutup aurat. Menutup aurat dengan membalut aurat ni dia tak sama. Balut aurat ni kadang-kadang nampak lagi bentuk tu. Bentuk aurat tu nampak bentuk tubuh yang kata wajib ditutup tu. Di sini bukan membalut aurat, menutup aurat. Tutup aurat ni mestilah berpakaian dengan pakaian yang longgar, yang tebal dan tak ketat. Bukan sekadar menutup, tapi dia kena longgar. Dia kena tebal, dia tak boleh jarang. Kalau jarang tu nampak, walaupun dia pakai longgar, tapi nampak dalam, jarang. Pakaian yang jarang tak dipanggil menutup aurat. Jadi menutup aurat, aurat tu macam mana tu? Antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut. Antara dah. Jadi pusat dengan lutut tu masuk tak? Termasuk tak dalam? Termasuk tak dalam aurat? Jadi dia termasuk dah. Jangan sembahyang tu lutut duduk luar. Jangan sembahyang tu pusat duduk luar. Dia kata antara. Jadi antara tu termasuk sekali dengan pusat dengan lutut. Kena tutup sekali. Kena tutup sekali. Itulah dikatakan aurat. Bagi kalau laki-laki yang kata menutup aurat antara pusat dan lutut tu, kalau lah yang sembahyang tu laki-laki, boleh. Maknanya sembahyang tak pakai baju pun boleh lah, sah lah. Tapi nampak tak ada adab lah. Kan, kalau kita keluar tu pakai baju elok, keluar kan, pergi pasal malam ke apa kan. Tapi kita nak sembah Tuhan ni tak pakai baju. Memanglah sembahyang sah walaupun dah dia tutup antara pusat dengan lutut tu. Tapi nampak kurang comel sebab baju tak pakai nak menghadap Allah, Tuhan ataupun Raja sekaliannya. Raja sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Dan sahya perempuan. Sahya perempuan pun sama juga aurat dia. Iaitulah antara lutut dan pusat. Maknanya boleh tutup. Tutup antara pusat dengan lutut. Yang atas tu boleh biar. Bukan aurat. Tapi nisbah kita laki-laki dengan perempuan ni, malulah
kan. Rasa malu lah. Kena ni lah, kena tutup lah. Tapi kalau nisbah hukum dia, boleh. Buka atas tu. Maknanya hak tutup dia wajib tutup antara pusat dengan lutut sahaja. Tapi di sebelah kita lelaki-lelaki dengan perempuan ni berlainan jantina ni jadi malulah sikit. Tutup bilah semua. Tutup semua. Sebab kita malu lah kan. Sifat malu kita tu nada. Walaupun kita dibenarkan hukum dia macam tu, tapi kita ni bersifat malu, tutuplah semua sekalipun. Tapi kalau hukum dia memang boleh lah. Hamba sahaya. Sahaya perempuan maknanya hamba. Hamba ni zaman dulu adalah. Zaman Nabi dulu kan. Hamba bukan tukang gaji. Tukang gaji lain. Ini hamba. Hamba ni kalau zaman Nabi tu waktu peperangan tu dapat tawan musuh. Sama ada perempuan ataupun lelaki, maka si perempuan tu musuh tu dapat tawan tu kita jadikan hamba kita. Jadi hamba tersebutlah aurat dia dengan lelaki-lelaki tu antara lelaki, antara lutut dan pusat. Zaman sekarang tak ada aku hamba kan. Yang tukang gaji tu lain, tukang gaji bukan hamba lah. Kita kena banyak gaji ke dah setiap bulan. Jadi walaupun kata hukum dia boleh, tapi kita malulah kan, perempuan nak tunjuk nak kena tutup jugalah semua macam perempuan biasalah. Baik, itu antara pusat dan lutut, laki-laki dan sahaya perempuan. Baik, dan menutup sekalian badan. Menutup sekalian badan aurat tu. Jadi aurat ni sama dalam sembahyang ke luar sembahyang sama lah, itulah lah. Sama aurat dia sama. Yang mana aurat di luar sembahyang, dalam sembahyang pun hak itulah. Yang mana aurat dalam sembahyang, di luar sembahyang pun hak itulah wajib kena tutup. Daripada pandangan ajnabi. Yang mereka yang kita boleh kahwin. Dan menutup sekalian badan. Kalau perempuan kena tutup sekalian badan. Sekalian badan kena tutup. Jangan bagi nampak. Tu. Dan khunsa yang merdeka. Khunsa yang merdeka. Khunsa ni dia ada dua. Khunsa muskil. Khunsa wadih. Khunsa wadih ni khunsa yang jelas. Jelas kata dia tu lelaki ataupun perempuan. Kan? Jelas. Kalau khunsa muskil ni kita tak tahu. Kita tak tahu kata dia tu perempuan ataupun lelaki. Tapi perwatakan dia macam perempuan. Tapi dia punya alat dia kita tak tahu perempuan lelaki. Muskil. Baik. Jadi khunsa pun sama juga. Hukum dia menutup sekalian badan. Khunsa mana? Khunsa yang merdeka. Khunsa yang merdeka yang lain daripada khunsa yang merdeka. Kemudian yang kata tutup sekalian badan tu yang lain daripada muka dan dua tapak tangannya luar dalam. Maknanya menutup sekalian tubuh badan tu kecuali tapak tangan luar dan dalam. Dan muka sekali lah, muka dan dua tangan ni, dua tapak tangan luar dan dalam. Yang tu saja dibenarkan. Yang lain wajib tutup kecuali muka dan dua tapak tangan dan luarnya. Belakang tapak dengan tapak ni. Yang tu saja bukan aurat. Sama ada di dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Dan tutup ini, tutup yang kita tutup aurat ini, yang kata laki-laki dan sahaya perempuan tadi antara pusat dan lutut. Yang perempuan dan khunsa yang merdeka itu menutup sekalian badan kecuali muka dan dua tapak tangannya luar dalam tu. Dan tutup aurat ini tu dengan suatu yang menutup. Dia kena tutup dengan suatu yang menutup. Kalau kita kata pakaian lah, pakaian. Kita ada pakaian kan. Tutup dengan pakaian. Maksud di sini suatu lah, tak kira lah pakaian ke apa kan. Tapi adat kata kita pakaian lah, pakaian. Dan menegah daripada dilihat warna kesulitnya. Maknanya suatu yang menutup itu mestilah menegah daripada
warna kulit kita. Warna kulit kita tu nampak. Sebab nampak warna kulit tu dipanggil jarang. Pakaian yang jarang. Yang menutup itu jarang nampak. Sampai kulit tu tak dipanggil menutup aurat. Sebab warna kulit kita orang boleh nampak. Putih ke hitam ke. Koko ke orang boleh nampak. Dia kena tutup tu sehingga orang tak boleh nampak kulit kita warna apa. Dan tutup ini yang kata tutup aurat ni pada jihad atas dan kelilingnya. Pada jihad ni pihak atas. Pihak atas orang tak boleh nampak ni aurat kita yang tadi ni. Dan pihak keliling. Orang tak boleh nampak aurat kita. Warna kulit kita orang tak boleh nampak. Bentuk tubuh kita orang tak boleh nampak. Tu. Tiada wajib tutup di jihad bawahnya. Jadi aurat ni kalau sebelah bawah kita tengok ke atas, maka tak dipanggil, tak wajib tutup. Contoh dia macam mana? Contohnya kita sembahyang di rumah kita, rumah orang dulu rumah papan ya. Rumah buluh kan, buat daripada buluh, lantai buluh ataupun lantai papan, kan dia papan ni celah-celah tu dia nampak lubang kan. Kemudian kebetulan bawah tu ada kolah ambil wuduk. Kita buat misal lah, seseorang ni dia batal wuduk. Kemudian dia turun ambil air semayang, yang nak ambil wuduk yang baru. Kemudian dia pun paling kat atas tu. Nampaklah kawan dia pakai kain kan. Kain. Dalam tak pakai apa lah. Nampaklah dia punya barang hak kawan dia tu. Nampak alat hak kawan dia tu. Maka semayang tetap sah. Sebab tak wajib tutup bahagian bawah. Dia languk atas nampak tu dia nampak barang hak kawan dia punya. Kawan dia pakai kain kan. Semayang rumah papan, rumah buluh ni nampaklah celah-celah tu. Jadi semayang tu tetap sah. Semayang orang atas tu tetap sah. Walaupun orang bawah ni nampak. Sebab apa? Sebab pihak bawah ni tak wajib tutup. Yang wajib tutup bahagian atas dan bahagian keliling. Tu dipanggil wajib tutup. Bahagian bawah tak wajib tutup. Baik. Dan kalau tutup dengan lumpur sekalipun, yang kata sesuatu yang menutup tadi tu, walaupun kita pakaian tak ada, daun-daun tak ada, gundi tak ada, apa tak ada, semua tak ada, yang ada selut saja, lumpur yang tebal, boleh digunakan pakai untuk menutup seluruh aurat kita. Selut saja dah. Pakaian tak ada, guni tak ada, kotak tak ada, apa tak ada, yang ada lumpur yang tebal, maka boleh digunakan untuk menutup aurat dan sembahyang dalam keadaan macam tu. Boleh. Di sini dia kata. Boleh. Tetap dikatakan tutup aurat kalau kita pakai selut, lumpur sekalipun. Baik. Yang penting kulit kita tu tak boleh dilihat oleh orang lain. Warna apa, color apa, orang tak boleh lihat. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, keempat, yakni syarat yang keempat. Syarat yang keempat daripada 9 syarat kesempurnaan sembahyang ataupun syarat sah sembahyang. Mengetahui akan kafiat sembahyang. Mengetahui akan kafiat, yakni cara nak sembahyang dia tahu. Ni sembahyang dalam keadaan tak tahu sembahyang, cara nak sembahyang, kafiat sembahyang tak tahu, tapi sembahyang. Itu tak sah sembahyang tu. Tak sah sembahyang sebab dia sembahyang dalam keadaan dia jahil. Dia tak erti. Iaitu yang kata mengetahui akan kafiat sembahyang tu, mengetahui rukun. Itu rukun. Dan sunat itu, mengetahui akan sunat. Dia tahu yang ni rukun, yang ni sunat. Dalam sembahyang tu, hak ni rukun lah. Hak ni mesti kena buat. Tak boleh tinggal lah. Sebab dia rukun. Hak ni pula sunat. Buat dapat pahala. Tak buat rugi.
Maknanya kalau tak buat tu tak ada masalah lah. Cuma rugi je lah. Taklah kata sampai tak sah sembahyang. Dia tahu lah hak ni dia boleh beza. Hak ni rukun, hak ni sunat. Hak sunat dia kata sunat, hak wajib dia kata wajib. Tu. Bahkan sah juga di sisi orang ramai. Sah juga di sisi orang ramai. Kalau ia seseorang tu i'tiqad, dia tambah dalam hati, dia pegang dalam hati dia, akan rukun pada semua perbuatan. Sah juga di sisi orang ramai lah, orang awam. Orang awam ni, dia kata semua tu rukun. Dia pegang je tu. Sah juga macam tu pun. Kalau yang i'tiqad akan rukun pada semua perbuatan tu, dia kata semua perbuatan dalam sembahyang tu rukun, dia kata. Tu. Dan perkataan sembahyang, dia kata dalam perkataan sembahyang tu, dia kata dia berkata dalam sembahyang tu semuanya rukun, dia kata. Perbuatan dalam sembahyang tu semuanya rukun, dia kata macam tu. Atau i'tiqad ia setengahnya rukun dan setengahnya sunat. Ataupun dia kata dalam sembahyang tu ada setengah rukun, ada setengah sunat. Tapi dia tak tahulah mana rukun mana sunat tu. Cuma dia kata macam tu, dia pegang dalam hati dia macam tu. Serta tiada dibeza-bezakan dia. Maksudnya serta tak dapat dia nak membeza-bezakan yang mana rukun dan yang mana sunat. Dan serta tiada i'tiqad yang rukun itu akan sunat. Dan dia tak i'tiqad kata hak rukun tu sunat lah. Kalau dia i'tiqad hak rukun tu dia kata sunat, maka tak sah lah. Tapi dia i'tiqad kata dalam sembahyang tu hak perbuatan tu semua rukun. Hak perkataan tu semua rukun. Ataupun hak dalam sembahyang tu ada setengah rukun, ada setengah sunat. Cuma dia tak boleh nak beritahu yang mana rukun, yang mana sunat. Dan dia tak boleh nak beza-beza lah yang mana rukun, yang mana sunat. Dia i'tiqad macam tu. Sah. Bayang dia sah kalau macam tu. Bagi orang awam lah, orang ramai. Dia kata dalam sembahyang tu perbuatan dalam sembahyang tu semuanya rukun. Ataupun dalam sembahyang tu perkataan dalam sembahyang tu semua rukun. Semua rukun. Dan dia kata setengah lagi dia i'tiqad kata dalam sembahyang tu ada setengah yang rukun, ada setengah yang sunat. Tapi tak boleh nak bezalah mana sunat mana rukun. Serta dia tak i'tiqad yang rukun itu adalah sunat. Kalau dia i'tiqad kata yang rukun itu adalah sunat, maka tidak sah lah. Tidak sah sembahyang dah. Tapi kalau dia kata semua dalam sembahyang itu rukun, sah lagi. Ataupun dalam sembahyang itu ada yang rukun, ada yang sunat, dan dia tak boleh nak bezakan hak mana rukun, hak mana sunat, yang tu sah lagi. Tapi kalau dia kata hak rukun tu sunat, maka tidak sah sembahyangnya. Jadi kesimpulan dia, kita nak sembahyang tu kita kena tahu lah kafiat dah. Kena tahu cara dah. Jangan sembahyang tu jadi pak turut. Orang sembahyang, kita sembahyang. Padahal dalam sembahyang dalam keadaan tak erti. Baik, kelima, yakni syarat yang kelima daripada 9 syarat lah. Suci daripada hadas besar dan kecil. Suci dengan bersih ni tak sama. Bersih ni kita bersihkan daripada kotor kepada bersih. Tu hak bersih. Kalau suci ni, kadang-kadang benda tu kotor tapi suci. Contoh dia apa? Hingus kita. Kotor kan, hingus. Tapi dia suci, dia tak najis. Tu. Kadang-kadang lumpur, selut yang kena pakaian kita tu. Kotor tapi dia suci. Dia suci. Tanah kan, tanah, debu tanah. Nampak macam kotor tapi suci. Dia tak najis. Air mani kita tu lah. Nampak macam kotor kan, tapi suci. Kalau kena sembahyang boleh guna. Kalau air kencing tak boleh lah, najis. Yang kelima daripada 9 syarat kesempurnaan sembahyang, suci daripada hadas besar dan kecil. Jadi hadas ni adalah najis yang bangsa maknawi, najis yang bangsa tidak dapat dilihat dengan mata kepala kita. Jadi hadas besar ni dia duduk di mana? Dia duduk di anggota wuduk kita. Sekiranya kita berhadas kecil, maka najis ini berada di anggota wuduk kita. Maka bagaimanakah cara kita nak menghilangkan najis maknawi ni?
kita kena ambil wuduk. Bila kita ambil wuduk, kita akan basuh lah segala anggota wuduk kita, maka najis maknawi tersebut akan gugur, akan jatuh. Maka kita ni dikatakan dalam keadaan tidak berhadas sebab kita berwuduk. Manakala hadas besar pula, najis yang bersama maknawi tersebut dia berada di keseluruhan tubuh kita. Cara nak menghilangkan najis maknawi ini dengan kita mandi hadas besar, dengan menyampaikan air ke seluruh tubuh badan. Celah-celah semualah, bulu-bulu semua. Maka bila selesai semua tu, maka kita dipanggil suci daripada hadas besar. Tu. Bukan hadas besar tu berak, bukan hadas kecil tu kencing. Jangan faham itu. Kalau datang hadas di tengah sembahyangnya seseorang tu, nescaya batal sembahyang itu. Kalau kita duduk tengah sembahyang, hadas mai, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Contoh kita kata tengah duduk sembahyang, kita terkentut muat kentut, maka dikatakan hadas kecil. Kita berhadas kecil, maka batal lah sembahyang kita. Kita kena pergi ambil wuduk lain, sebab batal sembahyang dan batal wuduk sekali. Ambil wuduk lain dan kita mai sembahyang lain. Ataupun tengah sembahyang kita terkeluar air mani, mana nak tahu kan, kita dipanggil berhadas besar, maka sembahyang kita batal lah. Kita kena pergi mandi wajib dulu, mandi hadas dulu, barulah kita mai sembahyang lain. Tu dipanggil datang hadas di tengah sembahyang. Batal lah sembahyang kita. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid darain. Keenam, yakni syarat yang keenam daripada 9 syarat. 9 syarat sah sembahyang ataupun kesempurnaan sembahyang. Suci daripada najis. Kita kena suci daripada najis yang tiada dimaaf. Najis yang tiada dimaaf. Suci itu pada tubuhnya, maknanya pada badan kita. Tubuh badan kita ni kena suci daripada najis. Dan kainnya seseorang yang sembahyang tu, kain pun kena suci juga daripada najis. Dan tempatnya sembahyang seseorang, tempat kita nak sembahyang tu kena juga suci daripada najis. Dan janganlah beri bersentuh semua itu, tubuhnya, kainnya dan tempatnya tu, janganlah beri sentuh semua itu dengan najis. Dengan najis tu jangan beri sentuh. Waktu gerak diam dalam sembahyang tu lah, jangan beri sentuh. Maka tiada sah sembahyang serta demikian. Kalau kita sembahyang dalam keadaan tubuh kita kena najis, kain kita kena najis, tempat kita tu sembahyang tu kena najis, dan ketika mana kita gerak dan diam dalam sembahyang tu bersentuh dengan najis, maka tiada sah sembahyang demikian itu. Tak sah sembahyang lah macam tu, tak sah. Tak sah. Jadi nak sah sembahyang ni dia kena suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Najis mutawassithah, najis pertengahan. Itu juga najis, kalau najis berat tu kena samak, najis berat. Kena basuh dengan 7 basuhan. 1 basuhan daripada air tanah, yang 6 lagi tu daripada dengan air mutlak. Dan qala musannif, dan tiada sah sembahyang orang yang menanggung suatu yang berhubung dengan najis. Mereka yang berhubung sesuatu dengan najis, maka tidak sah. Baik, jadi tiada sah sembahyang orang yang menanggung sesuatu yang berhubung dengan najis, seperti ia tanggung tali yang terikat pada umpama anjing. Dia ikat anjing tu pada tangan dia ke ataupun pada pinggang dia, padahal dia tu sedang sembahyang.
maka sembahyang macam tu tidak sah kerana tali tersebut berhubung dengan najis. Dan tiada apa-apa jika berbetulan badannya dengan najis pada ketika duduk dan bangun dengan tiada bersentuh. Kalau najis di bawah perutnya waktu ia sujud sekalipun. Maknanya ada najis ketika dia duduk tu dan dia bangun tu, dia berbetulan. Maknanya najis tu duduk dekat-dekat dia. Najis tu duduk dekat-dekat dia dan dia tak bersentuh dengan najis tersebut. Kalau najis di bawah perutnya sekalipun, waktu ia sujud, waktu dia sujud tu najis duduk bawah perut dah, tapi dia tak bersentuh dengan najis tersebut, maka macam tu sah. Tak apa-apa. Dia kata tak mengapalah, maknanya sah lah. Sah sembahyangnya. Tapi syarat dia tak bersentuh dengan najis tu lah. Tapi kalau najis tu bersentuh memang tak sah lah kerana berhubung dengan najis. Sekali lagi saya ulang, dan tiada apa-apa, maknanya sah sembahyang seseorang itu jika berbetulan badannya dengan najis pada ketika duduk. Dia duduk tu, najis tu dekat dengan dia, berbetulan dengan dia. Dan bangun, ketika dia bangun pun najis tu duduk berbetulan dengan dia, dekat dengan dia. Dengan tiada bersentuh. Kalau najis di bawah perutnya seseorang yang sembahyang tu, waktu ia sujud sekalipun, tidak apa-apa juga. Maknanya sah lah sembahyang. Dia tengah masa dia sujud tu, najis duduk bawah perut dah. Tak bersentuh. Maka sah juga sembahyangnya. Tapi kalau bersentuh dengan najis itu, maka tidak sah sembahyangnya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan dimaaf tempat istinja dengan umpama batu. Dan dimaaf, yakni dimaaflah oleh syarak, tempat istinja, tempat bersuci itu dengan umpama batu. Umpama batu. Dan dimaaf sedikit darah. Maknanya tempat yang kita buat istinja dengan batu tu. Batu tu lah yang kita buat istinja, tempat kita buat bersuci tu. Dimaafkan. Jika berhubung dengan kita lah ketika tengah sembahyang. Dimaafkan. Dan dimaaf sedikit darah yang datang dari lain. Darah yang datang dari lain. Darah yang sedikit lah. Darah yang sedikit yang datang dari lain, dari yang lain, maka dimaafkan. Dan tahi lalat, dimaafkan. Tahi lalat. Dan tanah yang najis pada jalan orang berjalan ramai-ramai, dimaafkan juga. Darah yang najis, tanah yang najis. Tanah tu najis, ada najis. Tapi tanah tu pada jalan orang yang berjalan ramai-ramai tu. Jalan besar tu lah. Dan darah tuma. Darah tuma ni, darah apa? Darah macam darah kutu jugalah. Tuma. Dan darah tuma dan darah kutu anjing. Dan darah bisul. Dan nanah bisul. Dan air danur, air bisa. Dan air kudis yang berbaunya, dimaafkan lah. Jika sedikit, dimaafkan. Sedikit sangat dimaafkan. Maknanya semua tu, jika sedikit, yang saya sebut tadi tu, jika sedikit dimaafkan. Tapi kalau banyak darah tu, maka sembahyang tak sah lah. Kalau kena kain kita, kena badan kita, kena tempat sembahyang kita, dan kita pula berhubung dengan najis tu, maka tak sah sembahyang kita. Jika sedikit, dimaafkan. Dan jika sembahyang
Dan jika sembahyang dengan najis yang tiada dimaaf, dengan tidak tahu akan adanya najis, atau dengan lupa kata najis tu dah. Ya, mula dia tak tahu. Ataupun dia sembahyang tu dalam keadaan dia lupa. Tadi dia tahu tu dia lupa pula kata ada najis. Kemudian teringat lepas daripada sembahyang tu dia teringat kata tadi dia sembahyang ada najis. Nescaya wajib sembahyang semula. Kena sembahyang semula. Sebab dia tak tahu kata najis tu ada. Lepas sembahyang baru dia tahu kata najis tu ada. Ataupun dia sembahyang tadi dia tahu dah kata najis tu ada. Lepas tu dia lupa sungguh kata najis dah. Lepas tu dia sembahyang. Jadi kedua-dua masalah tadi bila lepas sembahyang dia kena sembahyang semula. Wajib ulang semula sembahyang tu. Ketujuh, yakni syarat yang ketujuh daripada 9 syarat kesempurnaan sembahyang ataupun sah sembahyang, meninggal bercakap-cakap. Meninggal bercakap-cakap dengan sengaja. Bercakap tu dengan sengaja. Yang bukan Quran lah. Yang kita bercakap tu, perkataan yang keluar daripada mulut tu bukan Quran. Atau zikir. Atau doa. Maknanya yang keluar daripada mulut tu bukan Quran, bukan zikir, bukan doa. Bercakap tu dengan sengaja, tapi yang bercakap tu bukan Quran, bukan zikir, bukan doa. Maka batal sembahyang seseorang itu dengan bercakap dua huruf. Dia bercakap dua huruf. Dia sebut tu, dia keluar dari mulut dia dua huruf sahaja. Sama ada dua huruf itu memberi faham ataupun tiada memberi faham. Maknanya dia cakap tu dua huruf AB, contohnya AB. Alif qaf contohnya. Contoh. Dia sebut alif qaf, ba fa. Dua huruf Sama ada huruf tersebut memberi faham ataupun tidak memberi faham. Maka batal sembahyang seseorang itu. Atau satu huruf. Dia sebut tu satu huruf ba. Contoh dia kata ba. Ataupun dia kata qi. Qaf, qi tu. Atau satu huruf yang memberi faham. Yang ada erti dah. Seperti dia sebut qi. Qaf, qi. Kerana makna qi tu, peliharalah olehmu. Dia ada makna dah tu. Walaupun satu huruf. Keluar satu huruf tapi huruf tu ada makna dah. Tak sah juga sembahyangnya. Atau satu huruf yang panjang. Dia sebut satu huruf tapi panjang. Kerana panjang keluar pula alif. Atau ya ataupun waw. Dia sebut huruf satu tapi dia sebut panjang. Ba. Ba tu kalau ba. Satu huruf ba lah tapi bila sebut panjang nampak macam satu tapi dia dua lah. Ba. Ba tu alif mat tu jadi dua. Sebutan dia jadi panjang. Maka jadi dua huruf. Dia kira dua huruf. Walaupun satu huruf dia sebut. Tapi dia sebut dengan panjang. Dia jadi dua huruf. Sebab dia ada mat kat situ. Maka batal sembahyangnya dengan yang tersebut. Apa dia? Dua huruf. Yang tadi ni. Dia bercakap tu dua huruf. Sama ada memberi faham ataupun tak memberi faham. Batal sembahyang. Ataupun satu huruf. Tapi ada pengertian. Ada makna dia. Contoh dia sebut qi. Maknanya peliharalah olehmu. Qi tu. Bahasa Arab qi. Ada makna tu. Nampak macam satu huruf tapi ada makna dah. Tak sah sembahyang. Ataupun dia sebut satu huruf tapi panjang. Contoh dia ba kan. Ba. Pendek macam tu. Satu huruf. Tapi ini disebut panjang. Ba. Dia kira dua huruf. Sebab di situ dia ada mat. Mat dia kira dua huruf. Maka yang sekalian yang tersebut tu. Maka tidak sah sembahyangnya seseorang. Jika berlaku demikian. Ke-8, yakni ke-8 bermula syarat yang ke-8 daripada 9 syarat kesempurnaan sembahyang ataupun sah sembahyang tu tiada melebihkan rukun fi'li. Rukun fi'li tiada melebihkan perbuatan. Rukun fi'li ni rukun yang bangsa perbuatan. Tidak melebihkan. Dengan sengaja lah yang kita melebihkan tu dengan sengaja. Kalau ia sujud 3 kali. Kalau ia seseorang tu sujud 3 kali. Atau rokok 2 kali. Seperti ia sujud atas umpama benda yang tajam. Dia sujud ni sepatutnya 2 kali kan. Lepas tu sujud yang pertama tu. Lepas tu dia tersujud atas benda yang tajam. Batu ke
jarum ke apa ke, paku payung ke. Tu. Bila dia kena benda tajam, automatik dia terangkat balik. Tu dia sujud pula. Jadi 2 kali lah situ. Lepas tu dia duduk antara tu, dia sujud pula sekali lagi. Jadi 3 kali sujud. Jadi 3 kali. Seperti ia sujud atas umpama benda yang tajam. Kita kata paku payung kecil tu lah. Maka diangkat dahinya. Dan bila dah sujud benda yang tajam, dia angkat balik lah. Automatiknya. Sebab dia tajam sakitnya. Maka sujud pula. Maka dinama tambah rukun fi'ali. Tu. Maka batal sembahyangnya macam tu. Sujud ada 2 kali saja. Sujud yang pertama, duduk antara 2 sujud, kemudian sujud yang kedua. Baru sah sembahyang macam tu. Tapi yang ni dia sujud yang pertama tu dia turun daripada tidak tu, dia turun nak sujud. Kemudian dia tersujud atas benda sesuatu yang tajam, umpamanya paku payung ke. Bila sujud tu dia terangkat balik lah, terangkat balik dari dah. Lepas tu dia sujud tempat yang tidak ada paku tu, jadi 2 kali sujud dah situ. Kemudian dia duduk pula, sujud sekali jadi 3 kali sujud di situ. Maka dipanggil tambah rukun fi'ali. Bila tambah rukun fi'ali, maka sembahyangnya tidak sah ataupun batal sembahyangnya. Dia kena 2 kali saja sujud. Begitu juga rukuk. Rukuk sekali lah, dia tak ada 2 kali. Qala musannif, dan wajib tinggal perbuatan yang bukan jenis sembahyang. Wajib kena tinggal perbuatan yang bukan jenis sembahyang. Contoh dia seperti pukul 3 kali, pukul 3 kali. Kena tinggal, wajib tinggal. Ataupun 3 langkah yang berturut-turut. 3 langkah, contohnya ni berlaku dalam sembahyang jemaah lah. Yang mana orang depan dia tu, sah yang depan dia tu, orang tu dia batal, dia keluar dan adalah kosong depan dia. Jadi dia ni kena pergi depan lah, kena penuhkan sah depan. Jadi dia langkah berturut-turut 3 kali berturut-turut. Dia cara dia kena pergi pelan-pelan. Selangkah, pergi. Selangkah, berhenti sekejap. Macam tu, maknanya tak berturut-turut lah, berhenti. Selangkah, berhenti. Selangkah, berhenti. Selangkah, berhenti. Bukannya tu. Pergi macam tu 3 kali berturut-turut. Itulah dipanggil perbuatan yang bukan jenis sembahyang. Atau lain lah. Lain daripada tu lah. Atau satu langkah yang keji. Satu langkah yang keji seperti melompat. Melompat. Yang ni dia tak langkah 3 kali berturut-turut, dia lompat tu. Piung, lompat macam ketak tu. Nak masuk sah depan tu kan, sah depan kosong. Nak penuhkan sah depan tu, dia lompat tu. Maka batal sembahyang dengan dia. Jadi bila kita buat perbuatan macam tu, pukul 3 kali, langkah berturut-turut 3 kali berturut-turut, ataupun lompat, maka perbuatan itu menyebabkan sembahyang kita tidak sah ataupun batal. Dan dimaaf perbuatan ringan, dimaafkan, maknanya sah sembahyang lagi lah. Dimaafkan perbuatan ringan kalau banyak sekalipun buat, tapi tak dimaafkan. Contoh dia seperti menggerak-gerak dan menggaru-garu dengan anak jarinya seseorang yang sembahyang dengan tiada bergerak tapak tangan. Dia kata ada nyamuk dekat hidung dah, dia tangan dia pi tu, dia garu pakai jari. Alhamdulillah. Dia garu pakai jari, garu berapa kali sekalipun, banyak kali sekalipun, dipanggil dimaafkan. Tak, sembahyang dia tak batal lah. Sebab dia, tapi syarat dia jangan bergerak, jangan bergerak tapak tangan ni jangan bergerak. Hanya bergerak jari sahaja. Maka dimaafkan. Perbuatan macam tu dimaafkan. Walaupun gerak tu banyak sekalipun, 1 ke 2 ke. Tu kan. Tapi syarat dia jangan tapak tangan ni jangan bergerak. Tu dipanggil perbuatan yang ringan. Maka tiada batal sembahyang dengan dia, iaitu dengan menggerakkan jari tu tanpa menggerakkan tapak tangan. Tak batal sembahyang macam tu. Adapun 2 gerak atau 2 langkah sedikit, namanya ataupun 2 gerak ataupun 2 langkah
sedikit namanya. Dua gerak, satu, dua. Tu. Ataupun langkah. Satu, dua. Sedikit namanya. Tu sedikit. Macam tu dipanggil sedikit lah, dua. Kalau tiga ke atas, yang tu dipanggil banyak. Walaupun tapak tangan ataupun kaki lah. Kalau kaki ni melangkah. Kalau tangan tu bergerak tiga kali ke atas dipanggil besar. Besar, itu banyak. Kalau sedikit ni dua kali, satu, dua, dipanggil sedikit. Ataupun langkah satu, dua, dipanggil sedikit. Kalau tiga dan ke atas, maka dipanggil banyak. Tu. Okey, masuk boleh ya. Baik. Okey, kita sambung balik lah. Maaf lah. Terberhenti seketika lah. Jadi maka yang kata gerak, dua gerak atau dua langkah sedikit namanya. Sedikit, dipanggil sedikit lah. Maka tiada batal sembahyang dengannya. Jadi kalau kita gerak dua kali dan langkah dua kali, dipanggil sedikit, perbuatan yang sedikit, maka tiada batal sembahyang dengannya. Baik, qala musannifu rahimahullahu ta'ala, kesembilan, jangan mengerja perkara yang membatal puasa. Syarat sah sembahyang ataupun syarat kesempurnaan sembahyang yang kesembilan adalah jangan mengerja perkara yang membatal puasa dalam sembahyangnya seseorang. Contoh dia seperti makan. Jangan makan dalam sembahyang, jangan makan. Walaupun sedikit sekalipun, contoh kita kata sebiji nasi kan, lekat celah-celah gigi. Tadi makan, lepas tu dia terlupa nak komok. Terus dia sembahyang. Lepas tu nasi yang celah gigi dia sebiji dia telan. Batal sembahyang juga macam tu. Tu. Sebab apa? Makan tu dikira makan juga walaupun sebiji nasi. Jadi makan tu maknanya perkara yang batalkan puasa tu. Kalau bulan puasa, perkara yang batalkan puasa. Jadi dalam sembahyang pun tak boleh juga membatalkan sembahyang tu. Dan memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Ini lubang terbuka. Tengah duk sembahyang, duk pergi jolok ke tu, jolok ke ni, ambil kapas telinga, duk korek telinga pula. Seperti hidung. Rongga yang terbuka seperti hidung. Seperti punya yang dia buat swab test tu kan. COVID tu. Jolok ke dalam ni. Yang tu batal sembahyang. Kalau buat yang tu lah. Dan telinga. Ni ambil kapas, duk korek telinga lah. Tengah duk sembahyang, duk korek telinga. Batal sembahyang. Kalau digagahi sekalipun. Kalau orang paksa dia sekalipun. Kalau hang tak buat begitu, aku bunuh hang. Dia kata kalau hang tak jolok hidung sampai macam orang swab test tu, ataupun korek telinga dengan kapas tu, putih kapas tu, kalau tak buat macam tu, aku bunuh hang, dia kata. Maknanya kita terpaksa buat lah. Sekalipun, maka batal sembahyang dengan mengerjakan tersebut. Jadi batal juga sembahyang. Inilah yang telah tersebut tadi ni, daripada yang pertama sampai yang ke-9 ni. 9 syarat yang wajib jaga betul-betul. Wajib kena jaga betul-betul pada sembahyang kita. Dan kalau tinggal satu syarat daripadanya, maknanya kita buat 8 lah. Satu lagi kita tak buat. Ataupun nescaya tidak sah sembahyangnya seseorang. Jadi mudah-mudahan apa yang telah saya kongsikan pada pagi ini berkaitan dengan syarat sah sembahyang, para penonton muslimin muslimat dapat faham lah.
dan dapat amalkan dalam amalan sembahyang seharian. Dan mudah-mudahan kita ni sembahyang kita selama ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan marilah sama-sama kita menambah ilmu kita, khususnya dalam ilmu akidah, ilmu amalan harian, sembahyang, puasa dan sebagainya. Mudah-mudahan amalan kita ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana suatu hari nanti kita akan pergi menghadap Tuhan kita dan akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu persatu lah. Tak ada seorang pun yang akan terlepas, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan kita, maafkan kesalahan kita lah, insyaAllah. Baik, jadi sekadar itu dulu live pada pagi ini, pengajian kitab Munyatul Musalli bab sembahyang siri yang ke-6, dan saya ingin memohon maaf kerana sebentar tadi ada sedikit gangguan live ni, dan mudah-mudahan insyaAllah kita dapat bertemu lagi pada minggu depan insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.